Merdeka! 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 Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemas. Sebagai sebuah negara yang merdeka, kita berhak untuk memiliki cara dan acuan tersendiri bagaimana untuk memerintah bumi Malaysia yang berdaulat ini. Demokrasi berparlimen, itulah sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Apakah ciri-ciri utama demokrasi berparlimen? Ciri-ciri utama demokrasi berparlimen ialah perlembagaan sebagai panduan pemerintahan, raja berperlembagaan yang menaungi rakyat, parlimen sebagai penggubal undang-undang negara, pilihan raya sebagai manifestasi rakyat memilih pemimpin negara, kuasa pemerintahan, parti-parti politik, dan kebebasan asasi yang dimiliki oleh setiap rakyat. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Secara umum, terdapat dua jenis negara demokrasi, iaitu sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Sistem republik menolak institusi raja dan kerajaan diketuai oleh presiden yang dipilih melalui pilihan raya. Contoh adalah seperti di Perancis, Korea Selatan dan Filipina, di mana presiden merupakan ketua kerajaan dan juga ketua negara. Demokrasi berasal dari perkataan Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kuasa. Jadi dalam sistem demokrasi kita katakan sistem di mana rakyat memilih pemimpin oleh rakyat kerana rakyat. Manakala dalam sistem republik, pemimpinnya juga dipilih oleh rakyat. Dan pemimpinnya bukan daripada kalangan raja, tapi daripada kalangan rakyat yang dipilih oleh rakyat secara pilihan raya. Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dalam memilih sistem pemerintahan, rakyat negara ini telah memilih sistem demokrasi berparlimen. Di bawah sistem ini, raja hanya menjadi lambang tak setia rakyat. Kerajaan dipilih oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Inilah yang dikatakan sistem demokrasi berparlimen. Sistem republik merupakan pemerintahan yang menolak institusi beraja. Ketua kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya yang dikenali dengan gelaran presiden. Sistem demokrasi berasal daripada perkataan Yunani, iaitu demos yang bermaksud rakyat dan kratos yang bererti kuasa. Kerajaan yang memerintah adalah dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Apakah sistem yang diamalkan dalam pemerintahan negara kita? Sistem yang diamalkan oleh pemerintahan di Malaysia adalah berasaskan kepada sistem undang-undang yang lahir daripada sejarah dan budaya masyarakat-masyarakat yang tinggal di Malaysia. Dan seperti yang ramai sedia maklum bahawa masyarakat di Malaysia terdiri daripada Melayu, majoritinya Melayu, Cina, India dan etnik-etnik lain juga. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah, disebabkan tanah Melayu pada waktu itu adalah terdiri daripada orang-orang Melayu, dan kita lihat bagaimana pada kurun yang ke-10
dengan bukti-bukti yang ada bila terjumpanya batu bersurat di Terengganu menunjukkan bahawa undang-undang yang telah digunakan pada waktu itu adalah undang-undang Islam. Dan sehingga kini kita telah menggunakan sistem pemerintahan mengikut Inggeris melalui perlembagaan yang sedikit berbeza kerana perlembagaan kita yang kita gunakan adalah perlembagaan yang bertulis. Boleh doktor ceritakan perbezaan di antara perlembagaan Malaysia dengan perlembagaan-perlembagaan negara lain? Perlembagaan di England adalah berasaskan kepada common law. Kerana common law itu adalah undang-undang yang dibuat oleh hakim, maka perlembagaannya tidak bertulis. Ini berbeza dengan perlembagaan di Amerika dan perlembagaan di India. Perlembagaan di Amerika adalah perlembagaan yang terpendek sekali di dalam dunia, dan perlembagaan India adalah perlembagaan yang paling tebal. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Ini bermakna undang-undang yang dibuat bertentangan dengan perlembagaan adalah terbatal dengan sendirinya. Sebagai contoh, di bawah perlembagaan seseorang diberi hak kebebasan bersuara. Bebas menyuarakan apa yang dirasa bertentangan dengan keadilan sebagai contoh. Tetapi pada masa yang sama, katakan kerajaan membuat undang-undang menghalang seseorang itu bersuara, bermakna undang-undang itu adalah terbatal. Tetapi terdapat pengecualian, sebagai contohnya sekiranya kebebasan itu disekat kerana untuk memastikan kestabilan dalam masyarakat itu terjaga. Seseorang itu tidak boleh menyiarkan, contohnya wartawan menyiarkan berita-berita yang akan menyebabkan huru-hara di dalam masyarakat. Jadi kerajaan perlu memastikan bahawa huru-hara ini tidak berlaku, maka sekatan-sekatan tertentu itu perlu dilakukan. Ini dikatakan bahawa kebebasan kita itu setakat mana tangan kita tidak menyentuh hidung orang lain. Itulah sebagaimana sejauh mana kebebasan kita. Apabila kebebasan kita telah menyentuh sesuatu, maka kebebasan itu berhenti setakat itu sahaja. Walaupun perlembagaan itu memastikan bahawa hak-hak tersebut dilindungi, pada masa yang sama hak itu datang dengan tanggungjawab. Apakah definisi perlembagaan, dan boleh Prof ceritakan sedikit berkenaan sejarah perlembagaan Malaysia? Perlembagaan itu ialah prinsip tertinggi yang mengatur kuasa dan pemerintahan sebuah negara. Perlembagaan juga adalah undang-undang yang tertinggi dalam sebuah negara itu. Ini menyebabkan di setengah negara perlembagaan kadang-kala dipanggil sebagai undang-undang dasar ataupun basic law. Perlembagaan kita bermula ataupun sejarah perlembagaan kita bermula dengan persidangan perlembagaan di London pada tahun 1956, dan di situlah dilantik sebuah Suruhanjaya yang dinamakan sebagai Suruhanjaya Reid, dan Suruhanjaya ini kemudian menyiapkan sebuah laporan yang sekarang kita kenal sebagai laporan Suruhanjaya Reid yang mengenai pelbagai syur dan juga draft perlembagaan yang kemudian disemak oleh sebuah jawatan kuasa yang kemudian menghasilkan sebuah laporan yang dinamakan sebagai kertas putih. Di bawah rukun negara yang ketiga hari ini, prinsipnya ialah keluaran perlembagaan yang antara lain bermaksud bahawa perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dan segala institusi termasuk parlimen, termasuk yang di Tuan Agong, termasuk kerajaan yang memerintah, eksekutif, tertakluk di bawah perlembagaan ini. Baik, boleh Prof ceritakan ataupun terangkan sedikit dengan lebih terperinci apakah maksud perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis berserta dengan contoh-contohnya sekali. Perlembagaan bertulis bermaksud sebuah perlembagaan yang prinsip-prinsipnya dikanunkan dalam sebuah dokumen. Maknanya prinsip-prinsip yang terkumpul dalam dokumen yang tertentu.
Manakala perlembagaan yang tidak tertulis pula merujuk kepada prinsip-prinsip perlembagaan yang bertaburan dalam bentuk undang-undang biasa atau statut, dalam bentuk kanun, dalam bentuk peristiharan, atau dalam bentuk convention ataupun amalan-amalan yang konsisten, yang tetap, ya, di kalangan ahli politik terutamanya. Dan contoh-contoh perlembagaan tertulis ialah perlembagaan kita sendiri, perlembagaan Malaysia, perlembagaan India, dan juga perlembagaan Amerika Syarikat. Manakala contoh bagi perlembagaan tidak tertulis ialah yang kita lihat di United Kingdom dan juga di New Zealand. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pemerintahan sesebuah kerajaan. Perlembagaan adalah dokumen rasmi yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Contoh negara yang mempunyai perlembagaan bertulis ialah Amerika Syarikat, Malaysia dan India. Manakala negara yang mempunyai perlembagaan tidak bertulis pula ialah United Kingdom dan New Zealand. Mengapa kita perlukan perlembagaan? Apakah yang akan berlaku sekiranya tidak ada perlembagaan? Dalam erti kata lain, apakah kepentingan perlembagaan? Perlembagaan menentukan prinsip, rangka dan bentuk pemerintahan negara, menjamin kecekapan, keadilan, kejujuran, ketelusan dan kelicinan pentadbiran kerajaan. Perlembagaan juga menjelaskan hak dan tanggungjawab pemerintah dan rakyat, sekaligus menjamin taat setia rakyat kepada negara. Pengagihan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri agar wujud keselarasan tanpa adanya percanggahan. Perlembagaan juga menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Terdapat juga peruntukan yang melindungi hak dan kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kesannya, pembangunan berlaku dengan pesat dalam semua bidang dan rakyat dapat menikmati kemakmuran dan keharmonian dalam negara Malaysia. Sejak tahun 1957, terdapat beberapa pindaan dilakukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tujuan pindaan adalah untuk melindungi hak rakyat, menjamin keselamatan dan melicinkan pentadbiran negara. Pindaan juga dibuat agar kandungannya sentiasa relevan dan sesuai dengan tuntutan semasa agar dapat dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Kaedah pertama ialah memerlukan lebih 2/3 majoriti ahli parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Antara perkara di bawah kaedah ini ialah berhubung kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan, keutamaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta perubahan sempadan negeri. Kaedah kedua pula memerlukan lebih 2/3 majoriti persetujuan ahli parlimen dan kelulusan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Antara lain, ianya melibatkan keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, hak dan kuasa kerajaan negeri untuk menahan kemasukan orang bukan dari Sabah dan Sarawak. Akta Immigration tahun 1961 serta perkara perundangan dan pemerintahan kuasa negeri, agama, bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kaedah ketiga hanya memerlukan sekurang-kurangnya majoriti dalam parlimen iaitu berkaitan jadual 2, 6 dan 7. Bahagian 3 tentang kewarganegaraan, bentuk sumpah, ikrar pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan kawasan pilihan raya. Kaedah ketiga juga digunakan dalam memenda perkara 74 dan 76 perlembagaan
iaitu berhubung senarai pembahagian kuasa kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan bersama. Kaedah keempat ialah berkenaan perkara-perkara yang tidak disebut dalam mana-mana kaedah pindaan sebelum ini. Untuk diluluskan, pindaan tersebut memerlukan persetujuan lebih 2/3 majoriti ahli parlimen sahaja. Minta penjelasan yang memakai. Pilihan raya di negara kita mengamalkan sistem first past the post yang bermaksud pemenang pilihan raya adalah calon dengan jumlah undi tertinggi. Negara lain yang mengamalkan sistem ini ialah England. Istana Negara merupakan tempat bersemayamnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menjadi tonggak utama dan ketua negara. Inilah keunikan dalam sistem pemerintahan Malaysia yang masih mengekalkan institusi raja-raja melalui sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja yang tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan simbol perpaduan rakyat di negara ini. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan dan nasihat Perdana Menteri. Semasa menjalankan tugasnya, Baginda perlu membuat keputusan atas nasihat Perdana Menteri, kecuali dalam perkara tertentu melalui perlembagaan yang memberi kuasa budi bicara kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam membuat keputusan. Pemilihan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu dari 9 buah negeri secara bergilir-gilir. Selain mengetuai negara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua tertinggi Angkatan Bersenjata. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen, memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu, melantik Perdana Menteri, melantik dan memecat jemaah menteri dan timbalan Perdana Menteri atas nasihat Perdana Menteri, serta mengisytiharkan darurat seperti mana yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969 dan sebagainya. Perkara 34 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Antaranya, tidak boleh menjalankan tugas-tugas baginda sebagai Raja Negeri atau Sultan kecuali sebagai Ketua Agama Islam. Tidak memegang apa-apa jawatan yang bergaji. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh mengambil bahagian dalam apa jua aktiviti perniagaan. Tidak boleh menerima apa-apa pembayaran pendapatan di atas kapasiti baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong atau Raja. Yang di-Pertuan Agong juga tidak dibenarkan meninggalkan negara melebihi 15 hari melainkan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong tanpa menerima nasihat daripada Perdana Menteri, iaitu perlantikan Perdana Menteri, tidak bersetuju dengan keputusan pihak kerajaan membubarkan parlimen, mengarahkan persidangan Majlis Raja-Raja untuk membincangkan masalah berkaitan keistimewaan, kedudukan,
kemuliaan dan kebesaran duli-duli yang maha mulia raja-raja. Seterusnya mengambil tindakan rentetan dari mesyuarat tersebut. Selain menjadi ketua negara, Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Manakala Perkara 42 pula memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengampunkan kesalahan jenayah mana-mana rakyat Malaysia yang diputuskan oleh Mahkamah Tentera atau mana-mana mahkamah di Malaysia. Semoga apa yang telah dipaparkan akan dapat menyedarkan kita bahawa betapa pentingnya sebagai rakyat jelata mengetahui akan hak dan tanggungjawab untuk mempertahankan kemurnian demokrasi negara serta raja-raja sebagai tulang belakang negara.